KPM. Ali, kan aku dah cakap dah. Saran perempuan tu kau jangan main-main. Kau pergi jolok juga. Tengok dah tersandar dah dekat sini. Ni macam mana? Kaku, kereh, kejung. Macam mana ni? Hai, tak apa. Aku ambil ubat untuk kau Mana ubat dia? Ni ubat dia. Ali, kaki siapa tu Ali? Kau pun tak tahu? Kita pergi cikgu Kita pergi cikgu tau. Okey, sabar. Jom, kita pergi cikgu. Tunggu apa lagi? Jom kita panggil cikgu kita, Cikgu Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Jai sihat? Alhamdulillah. Apa khabar murid-murid? Cikgu Jai, ini ya, ramai murid-murid dekat rumah dan juga di luar tu dah tak sabar dah. Badan beruniform kali ni kan masih sama, iaitu Kadet Sekolah Pertahanan Awam kan? Betul, kita nak belajar apa pula kali ni, Cikgu Jai? Hari ini kita nak belajar tentang kemahiran asas pertolongan cemas. Memang ada kena mengena lah dengan saya tolong Ali tadi. Ya, ada kena mengena dengan ni semua ni atas meja ni, Akmal. Okey. Cikgu Jai, dipersilakan. Saya nak tahu juga ni, dia punya pengenalan semua dan juga tujuan. Okey, pertolongan cemas ni sebenarnya murid-murid merupakan bantu mula ataupun rawatan awal yang diberikan oleh paramedik kepada mangsa dengan menggunakan peralatan yang minimum sebelum tibanya ambulan ataupun doktor. Itu adalah tentang pertolongan cemas. Dan apakah tujuannya kita mempelajari pertolongan cemas ni, kemahiran asas pertolongan cemas ni? Tujuannya adalah untuk yang pertama, menyelamatkan nyawa. Betul. Yang kedua, supaya mengelakkan jadinya kecederaan yang lebih teruk ataupun lebih serius. Ya, lebih serius. Betul tu. Dan yang ketiga, untuk mengurangkan kesakitan. Jadi sebenarnya kalau kita jumpa mangsa, boleh tak kita terus serbu je? Tak boleh, cikgu. Tak boleh, mana boleh. Nampak je mangsa, alamak. Boleh ke? Mana boleh. Takut nanti jadi lagi teruk pula. Tiba-tiba alamak terjatuh, menambahkan kecederaan lagi pula. Itu yang kita tak nak, Cikgu Jai. Kesian kan mangsa tu? Betul. Jangan begitu murid-murid. Kena tenang. Sebab kita juga kena kurangkan kesakitan yang dialami oleh mangsa. Dan seterusnya kita kena stabilkan emosi mangsa. Betul. Akmal pernah dengar tak PFA? PFA. Ya. Kalau CPR saya pernah dengar. Lepas tu kalau apa lagi yang tadi PSA PFFF. Ui, tak pernah pula, cikgu. Apa tu maksud dia? PFA murid-murid adalah psychological first aid. Iaitu suatu rawatan yang kita berikan mangsa untuk stabilkan emosi. Kalau kita nampak mangsa, contohnya di jalan raya murid-murid, misalnya ada orang yang alami kemalangan. Kan kita nampak kereta tu lepas tu berlanggar kecepur habis kan. Kecepur, cikgu? Ya, gitu kan. Pak Mat Tempeh. Yes. Kesian Pak Mat Tempeh. Boleh tak kita cakap, bawa laju lagi. Boleh tak cakap macam tu? Mana boleh, sebab mangsa tu tengah ni kan sakit. Tak stabil, emosi dia tak stabil. Jadi apa yang kita kena buat adalah, Encik okey ke? Itu adalah salah satu teknik PFA. PFA Yes. Iaitu psikologi first aid. Psychological first aid. Itu maksudnya PFA ni. Itu dia salah satu orang kata tujuan kan kenapa kita belajar mengenai pertolongan cemas. Dan saya pasti juga ada beberapa teknik yang Cikgu Jai nak kongsikan. Boleh kita ke depan sikit? Ke depan mana? Ke depan sini. Tak jauh. Boleh. Boleh, cikgu. Antara tekniknya, mula-mula kita kena periksa tempat kejadian. Ali tadi kena sengat tebuan kan? Periksa, ada tak sarang tebuan jatuh sebelah dia?
Tebuan tak ada, cikgu. Ada tak ada benda-benda tajam? Kita kena periksa. Tak ada, cikgu. Alright, good. Dan yang keduanya, kita terus, okey, tuan atau puan tolong hubungi 999, talian kecemasan. Okey. Jangan lupa tu. Saya call sekarang ah. Okey, call. 999. Tolong datang dekat sini. Ada mangsa baru lepas kena Sengat tebuan. Sengat tebuan ni. Okey. Datang sekarang ya. Okey, dah. Lepas tu kemudian kita jaga mangsa, pastikan jangan ada orang berkerumun. Tolong ke tepi semua, jangan kerumun sini, jangan. Cikgu Jai, kan zaman sekarang ni kan, kalau jadi je apa-apa kecelakaan, barang ataupun benda pertama yang bawa keluar, handphone. lepas tu, okey guys. Jangan murid-murid. Okey guys, ada accident guys. Jangan sekali-kali buat macam tu ya. Macam mana tu Cikgu Jai? Tak boleh kan kita buat macam Tak tu? boleh. Jadi kita kena arahkan mereka jangan kerumun mangsa, biarkan dia dapat bernafas dengan baik. Itulah antara teknik dalam pertolongan cemas. Okey, baik. Itulah dia. Ini baru permulaan Cikgu kan? Ya, betul. Saya pasti banyak lagi kita akan belajar dalam episod kali ini mengenai pertolongan cemas. Nak tahu apa dia? Kita berhenti rehat dulu. Selepas ini dalam Badan Beruniform. Jangan ke mana-mana. Ali, okey Ali? Alhamdulillah masih lagi menyaksikan Badan Beruniform. Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Jai. Cikgu, Ya, Akmal. ini beg berwarna jingga besar ni. Apa dia tulis pertahanan awam? Ini sebenarnya beg apa ni Cikgu Jai? Inilah nama dia. Beg pertolongan cemas murid-murid. Oh, okey. Bila dah cakap beg pertolongan cemas, dalam dia kita nak tahu jugalah ada apa kan? Boleh kita buka ke? Boleh, apa salahnya? Okey. Cikgu ada apa ni? Kita tengok. Ada banyak di sini murid-murid. Okey. Ada 3 jenis beg. Alright, kita boleh angkat sikit. Okey, nampak? Aha. Okey, yang ini apa Cikgu? Okey, cikgu kena keluarkan nama. Okey, kita Okey, kita turunkan. Alright, thank you, Akmal. Yang pertama ni adalah beg untuk bantuan kepada mangsa yang mengalami luka pendarahan. Luka dan pendarahan ya. Baik. Alright. Okey, yang pertama ni cikgu tunjukkan semua dalam sarung, cikgu tak boleh keluarkan Betul, hygiene. Yes, hygiene. Ini adalah sarung tangan murid-murid yang pertama. Okey. Yang ada dalam beg ni. Yang ini kita namakan mana dia? Kain 3 segi. Okey? Kain 3 segi. Ini ke yang dipanggil kain anduk tu? Bukan. Oh, lain. Salah. Rupanya selama ni bukan kain andoh ya. Oh, kain 3 segi. Betul, kain 3 segi. Nanti cikgu ceritakan kenapa nama dia bukan kain andoh sebenarnya. Okey, seterusnya. Yang ketiga adalah bandage. Ini ni bandage. Yang bulat-bulat ni bandage. Okey. Okey, murid-murid. Seterusnya, apa lagi ada dalam pita pelekat? Ini nama dia pita pelekat. Salah fungsinya untuk apa? Okey. Seterusnya, ni rasanya di rumah Kemal pun ada. Ya, kita tunjuk belakang macam ni. Ini dia. Ni apa dia murid-murid? Apa dia? Plaster luka. Betul. Okey. Plaster luka. Ni semua tahulah kan? Alright. Okey, seterusnya. Seterusnya, yang ini adalah kain kasa. Oh, ya. Okey. Okey. Dan yang ini pula apa, Akmal? Yang ini sterile pad. Hampir tepat. Ya. Gamji sebutan dia ya, murid-murid. Gamji. Gamji. Baru tahu Ji. Ji, gitu. Dan yang ini adalah kapas. Kapak? Oh, kapas. Kapas. Cotton. Okey. Okey. Cikgu boleh angkat lagi sekali ke kapas tu? Ini kapas. Okey, stay kejap cikgu. Kapas. Okey, stay. Nampak ya, murid? Cantik cikgu. Okey, seterusnya. Ini adalah pocket mask. Pocket mask. Digunakan untuk membantu mangsa yang mengalami bantuan pernafasan. Yang memerlukan bantuan pernafasan. Itu pocket pernafasan. Pocket mask. Okey, itu saja. Itu saja. Yang ini cikgu? Yang ini bag valve mask. Oh, boleh kita buka cikgu? Boleh. Okey. Sebab dia ada plastik, tak apa. Hygiene. Kita nak tengok juga. Ramai juga murid-murid kat rumah tak tahu ni kan. Ada apa dalam beg pertolongan cemas ni? Cuba keluarkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Beg yang valve mask ni kita gunakan untuk
dari segi bantuan pernafasan Yang pada inilah. mangsa yang mengalami masalah bantuan pernafasan. Okey. Okey, nampak murid-murid apa nampak? dia? Cikgu pegang yang ni. Duduk gitu. Okey, yang ni ya. Okey. Ini dia punya sambungan dia lah. Ini nanti tekan kat sini. Tiup kat sini dan kita tekan. Okey. okey. Ini adalah tadi namanya big valve mask. Bukan, back valve mask. Back. Back. Okey, yang ni pula untuk kita cek tekanan darah. Okey, ini adalah BP set. Betul cikgu? Ya betul. Nak buka ke? Lagi nampak? Okey, kita boleh buka, kita tunjuk. Kita nampak nanti murid-murid tak nampak. Sebenarnya BP set tu macam mana bentuk silakan, dia? Cikgu. Okey. Alright. Dia. Ini dia. Macam ni. Okey? Macam ni kah? Macam ni Macam BP ni lah. set. Blood pressure set. Untuk periksa tekanan darah. Okey murid-murid? Okey. Alright. Macam ingat orang Korea cikgu tau. Okey, kita letak dalam. Tak ada saudara kat Korea. Cikgu, inilah dia. Ya. Item-item yang ada di dalam beg pertolongan cemas. Okey, kita simpan cikgu. Mana simpan si elok. Izzah? Izzah, nanti bawa ke belakang Izzah Okey, dah siap ni. Izzah. Okey. Cikgu Jai, Ya. kita dah tahu dah kan apa yang ada di dalam beg pertolongan cemas ni. Ya. Kita boleh simpan dulu Cikgu Jai. Sekejap cikgu. Okey, dan ramai juga nak tahu mengenai teknik pertolongan cemas. Sekiranya kalau seseorang itu mengalami kecederaan, patah ke dan sebagainya kan. Jadi saya nak tahu ni cikgu, boleh ke? Boleh sangat. Untuk siapa? Untuk kita semua. Dan murid-murid yang sedang menonton. Betul. Macam mana cikgu? Macam ni. Ya, macam ni. Yeah. Okey. Jadi cikgu, kita dengar kata kita ada ni kan, bantuan. Ya. Pelakon ekstra. Ya. Mana dia? Mana dia? Okey, jemput masuk. Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. 저는 박광입니다. Okey. 네. Okey, mereka memang faham tu. Okey, kita ada Haris dan juga Helmi yang mana mereka akan membantu kita untuk menunjukkan teknik pertolongan cemas. Silakan Cikgu Jai. Okey, macam mula-mula bila kita dapat melihat mangsa, perkara pertama yang kita perlu buat, kita kena tenangkan mangsa, kemudian kita kena periksa apakah kecederaan yang dialami oleh mangsa. Baik. Okey. Jadi boleh cek cek. Okey, nampaknya apa kecederaan yang dialami oleh mangsa? Cek. Helmi boleh beritahu saya. Kita kena cek daripada kepala dekat rumah. Daripada kepala sehingga ke ujung kaki ya, kita kena periksa ya. Murid-murid. Okey. Jadi apa kecederaan dialami oleh mangsa? Kepala nampaknya ada luka. Luka dan pendarahan. Ada luka dan pendarahan di kepala mangsa nampaknya ni murid-murid. Jadi apa yang kita perlu lakukan yang pertama sekali adalah memberi, yang kedua tadi, yang pertama kita tenangkan mangsa, periksa kecederaan yang dialami oleh mangsa, seterusnya adalah memberi tekanan terus. Bila pendarahan, kita kena memberi tekanan terus pada tempat pendarahan tersebut. Macam mana tu? Mungkin boleh tunjukkan sila dan tunjukkan. juga Haris. Okey. Cara memberi tekanan. Tekanan tu. Okey, mula-mula kita akan ambil apa tu Hilmi? Boleh Hilmi beritahu saya? Gamji. Okey, ini dia gunakan gamji. Okey. Okey, lepas tu kita akan gunakan gamji tu. Macam nak gunakan tu? Haris boleh tunjukkan dekat murid-murid semua. Ya. Okey, lepas ini tu adalah gamji, okey, murid-murid. Okey. Kita gunakan gamji untuk memberi tekanan terus kepada pendarahan yang dialami oleh mangsa pada luka tersebut ya. Baik. Seterusnya, selepas itu kita letakkan gamji di atas kepala ke Haris? Okey, letakkan gamji di atas kepala. Seterusnya kita ambil kain 3 segi tadi. Okey. Kain 3 segi untuk membuat balutan. Baik. Pada kepala mangsa ya. Okey. Lihat cara yang dibuat untuk membuat balutan kepala. Okey. Kita berikan tekanan pada pendarahan tadi. Baik. Berikat di dahi, pastikan jangan sampai tutup mata pula. Jangan. Ini baik murid semua, ini orang kata sekadar simulasi maupun demonstrasi sekiranya seseorang itu mengalami kecederaan.
Okey, selepas itu kita ikat. Buat ikatan di belakang. Okey, kita buat ikatan. Dan ikatan yang selalunya digunakan untuk membuat balutan adalah ikatan buku sila ya. Ikatan buku sila. Sebab ikatan ni adalah ikatan yang mudah diikat dan mudah dibuka semula. Okey, dan selepas membuat ikatan apa pula Cikgu Jai langkah seterusnya? Pastikan ikatan yang dibuat itu adalah kemas. Okey. Paramedik kena tenangkan mangsa ya. Okey. Okey, maksudnya kita cakap tunggu ya Encik, saya sedang beri rawatan pada Encik, sabar ya Encik. Sentiasa berkomunikasi dengan mangsa ya. Murid-murid kita kena supaya emosi dia stabil. Ini adalah contoh jika mangsa mengalami pendarahan atau luka di kepala. Okey, dan selepas itu siap? Okey, terima kasih. Jadi inilah dia orang kata teknik merawat sekiranya seseorang itu mengalami kecederaan di kepala. Ya, betul. Okey, bagaimana pula kalau macam yang patah-patah tu? Boleh tunjukkan juga ke? Jadi Haris ambil apa tadi Haris? Kain 3 segi juga. Okey, ini bagaimana kalau seseorang itu mengalami kecederaan di mana? Tangan? Mana-mana bahagian tangan yang patah lah. Kita contoh sekarang ni kita ambil tangan kiri. Ni nama dia siapa Haris? Zahin. Okey. Okey, kita dah tahu kecederaan yang dialami oleh mangsa. Okey. Caranya kita ambil kain 3 segi. Nama dia kain 3 segi ya. Baik. Dan teknik ini baru kita namakan ando. Okey. Bukan nama dia kain ando kan? Bukan. Ando tu merupakan teknik. Teknik ni ya. Ingat tau. Ini nama dia teknik ando, sama juga macam tadi. Kita gunakan buku sila. Okey. Lepas tu apa yang sambil kita tenangkan emosi mangsa. Sakit tau, patah tangan. Sakit cikgu. Okey, baik. Jadi kita dah belajar 2 teknik sebenarnya kan? Ya. Mungkin ada lagi satu ataupun ini sahaja? Kita nak tahu tentang mangsa yang tercekik. Mangsa tercekik tu. Macam mana pula tu Cikgu Jai? Sebab boleh berlaku di mana-mana saja. Di rumah, di sekolah, di pasar raya. Cikgu! Cikgu, kenapa ni Cikgu? Nampaknya mangsa tercekik, Akmal. Alamak, mangsa tercekik? Ya. Okey. Alamak. Cara pertama, apabila melihat mangsa yang tercekik, kita perlu tundukkan mangsa. Okey. Kemudian tepuk di bahagian belakangnya. Seperti ini. Tapi kepada anda semua, relax, bawa bersabar, jangan panik. Ini merupakan salah satu demonstrasi kan bagaimana kalau seseorang itu tercekik. Tepuklah sikit untuk kawan kita. Muka awak macam Zul Arifin jauh sama. Tak sama langsung. Okey, jadi kita boleh ke tengah. Nak tunjuk bagaimana pula kalau seseorang itu tercekik, kita nak bantu dia. Betul kan Cikgu Jai? Betul. Okey, yang ini apa Cikgu Jai kalau kita nak namakan? Ini adalah alat simulasi untuk mangsa yang tercekik. Boleh pakaikan kepada kawannya. Alright. Jadi inilah Cikgu Jai. Dan juga dua abang kita ni akan tunjuk bagaimana kalau seseorang itu tercekik dan nak bantu orang tersebut. Okey, ini simulasinya. Okey, murid-murid, selalunya kalau mangsa yang tercekik, dia menunjukkan satu tanda yang memang universal, semua sama ya. Iaitu seperti ini tunjukkan Helmi, macam mana tanda mangsa yang tercekik, dia akan memegang di leher. Menunjukkan saluran tersebut yang menyebabkan mangsa rasa sukar untuk bernafas. Akmal, selalunya mangsa yang tercekik ni dia akan sukar bernafas dan jadi lemah. Jadi teknik yang kedua kita gunakan adalah Heimlich maneuver. Murid-murid, caranya adalah genggam tangan kanan, letakkan di atas pusat. Di atas seperti pusat. Ini. Okey. Kemudian tangan kiri letak di atas tangan kanan. Okey. Tekan dan tolak ke atas. Sehingga objek yang melekat di saluran pernafasan tadi dapat keluar. Kenapa kita telan kepala lobster tu? Punyalah besar kepala lobster kita telan. Sedap. Okey. Jadi itulah dia ya. Ya. Nampak tak dekat sini kan? Kalau kita ada ilmu, kita boleh tolong ataupun bantu seseorang itu sekiranya tercekik. Baik. Jadi cikgu, kita dah belajar dah kan? Tadi tercekik pun sudah. Lepas tu
patah. Yang patah tadi. Patah tangan. Dengan? Luka di kepala. Cantik cikgu. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Kesian tadi si mangsa kan. Dah okey dah ke? Okey ke? Kita tanya okey ke? Okey, nak apa-apa lagi ke? Sebenarnya kata tak ada apa-apa. Baik, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali dalam Badan Uniform Didik TV KPM. Halo suara. Ya, masih lagi menyaksikan Badan Beruniform bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Jai. Alright, cikgu. Ya, Akmal. Sebenarnya saya tahu juga apa manfaat ataupun kebaikan sekiranya seseorang itu belajar ataupun tahu mengenai pertolongan cemas ni, Cikgu Jai. Ya, Akmal. Sebenarnya murid-murid, antara manfaat yang kita dapat bila kita tahu tentang pertolongan cemas, kita tahu tentang kemahiran-kemahiran bila kita jumpa mangsa di mana-mana sahaja, kita tahu macam mana nak memberi respon awal terhadap mangsa yang memerlukan. Betul. Okey. Dengan ini kita dapat membantu mengurangkan kecederaan yang dialami oleh mangsa dan sekiranya mangsa tersebut mengalami kecederaan, kita boleh kawal daripada mangsa mengalami kecederaan yang lebih serius. Kerana apa, Akmal? Kepantasan mampu menyelamatkan nyawa. Ya, itu yang kita kena tahu kan. Betul, Akmal. Kepantasan mampu menyelamatkan nyawa. Itu yang paling penting sebenarnya kan, Cikgu? Betul, Akmal. Yes, Cikgu. Ingat murid-murid? Ingat apa? Kepantasan mampu menyelamatkan nyawa. Betul tu. Cikgu Jai, terima kasih banyak-banyak dah ajar saya dan juga murid-murid kat rumah kan. Hari ini mengenai pertolongan cemas. Dan mungkin Cikgu Jai ada kata-kata akhir untuk mereka semua? Cikgu nak tanya Akmal dululah. Silakan. Seronok tak tahu tentang ilmu pertolongan cemas ni? Ya Allah, Cikgu. Saya rasa ini merupakan salah satu ilmu yang bukan saja saya kena tahu, malah anda semua, murid-murid juga kena tahu. Sebab kita tak tahu bila orang kata kemalangan. Ya, malang tak berbau. Malang tidak berbau. Kita dapat tahu juga kan. Nanti kita dapat tolong orang tu. Masya Allah, besar pahala kita. Alhamdulillah, betul, insya-Allah. Jadi murid-murid, kalau seronok, apa lagi? Sertailah KASPA. Yes, sertailah KASPA kepada murid-murid di sekolah. Baik, Cikgu, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Kalau nak belajar lagi mengenai Badan Beruniform Kadet Sekolah Pertahanan Awam, seperti biasa, nantikan episod seterusnya. InsyaAllah, Rabu dan Khamis, 6:30 petang hanya di Badan Beruniform Didik TV KPM. Saya Akmal Nazri. Cikgu Jai, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Cikgu. Yeah.